InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati imam kita, tentunya sembilan Tuan Bilal, tentunya pengurusi surau, jatah kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur wa ta'ala kerana kita dah selesai mengerjakan solat tarawih dan juga solat witir. Dan kita berada di berapa Ramadan ni? Malam 24 23 malam 24. Masya Allah tuan-tuan, masa berlalu begitu cepat dan pantas. Dan kita tak lama lagi akan menyambut Syawal lah, insyaAllah. Panjangkan umur kita, mudahkan rezeki, apalah kita menyambut Syawal tak lama lagi, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Maksudnya Allah SWT sebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Punya kami turunkan akan Quran. Inna anzalnahu, kami turunkan akannya. Damirhu itu kembalinya kepada Quran. Dia turun pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah dia katakan sebagai Lailatul Qadr? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ialah khairum min alf syahr. Khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruh, turunlah padanya akan para malaikat dan ruh. Ruh maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha min kulli am, padanya pada setiap tahunlah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera atasnya kan orang yang menghidupkan qadar itu dan sehinggalah terbit fajar, insyaallah. Jadi ayat Quran ini merupakan ayat dalam surah Al-Qadr. Kenapa surah dinamakan surah Al-Qadr? Kerana dalamnya terdapatnya perkataan Al-Qadr. Qadr ni mana malam yang terlebih baik pada sebulan. Asal mana Qadr ini, ada ulama menyatakan asyarfu, kemuliaan, at-ta'zim. At-ta'zim mana kebesaran. Ada juga ulama menyebut tentang Al-Qadr ni maknanya takdir, ketentuan, qada dan sebagainya lah. Yang mana pada malam itulah turunkan juga tentang qadar, ketentuan kehidupan manusia. Bukan saja Quran diturunkan. Kita bagi ulama yang mentafsirkan dengan makna Quran diturunkan. Bagi yang mentafsirkan dengan makna Al-Qadr itu takdir, maknanya pada malam itu juga diturunkan akan takdir manusia, ajal maut manusia. Kalau ikutkan, ketika manusia berada dalam kandungan ibu lagi memang dah ditakdirkan, memang dah ada dah ditakdirkan. Sebut dalam satu hadis tu 40 hari dalam keadaan nutfah, pencampuran air mani, 40 hari dalam keadaan alqah. Alqah ni pencampuran darah, segumpal darah, dan 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging. Kemudian kan malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, sama ada kita nak hidupkan akan janin ni ataupun tak nak hidupkan. Allah Ta'ala kata hidupkan. Bila tidak ditakdirkan hidupkan, maka malaikat datanglah, maka ditiupkan ruhlah kepada janin yang dalam perut ibu itu.
Kemudian ditentukan takdir dia. Qadar tentuan dia. Ini ada ini pandangan daripada ulama tafsir lah kenaan tu. Masya-Allah. Mana macam qadar ini kebiasaannya berada pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil. Sama ada malam 21, 23, 25, 27. Cuma ulama ataupun Nabi tak menentukan bila yang sebenarnya. Tapi Nabi kata carilah pada malam-malam yang ganjil. Cuma tak ditentukan malam bila. Secara spesifiknya tak ditentukan. Cuma disebut ganjil je. 10 malam yang akhir dan malam-malam ganjil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah. Macam tu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan pada bulan Ramadan, berdiri pada bulan Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan kerana beriman kepada Allah Taala dan mengharapkan keredaan kepada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosanya daripada dahulu. Dan malam untuk kadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Anggaran 1000 bulan ni lebih kurang dalam 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. Anggaran dia lah. Umur kita pun tak tentu lagi ni. Sampai ke tidak 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, dia ibadah malam itu bukan hanya semata-mata kata qiyamul lail. Dia bukan hanya semata qiyamul lail. Malah bertarawih pun dah kira dah menghidupkan malam tu juga. Itu qadar tu. Bertarawih, berwitir, membaca Quran, berzikir, inabah maknanya menyesal, beristighfar dan menangis di atas dosa-dosa dan kesalahan lepas pun dikira termasuk dalam kumpulan orang-orang yang menghidupkannya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Dia tak semestinya kata sulus 1/3 malam itu dengan bangun berqiyamul lail dan juga sembahyang malam itu tak semestinya. Tapi kalau kita boleh bangun dan boleh beribadah 1/3 malam itu lebih baiklah. Lebih besar pula ganjaran pahala dia. Kerana setiap ibadah itu digandakan sebanyak 83 tahun. Kalau kita bertarawih, maknanya 83 tahun kita bertarawih. Kalau kita berzikir, kita akan berzikir kira sampai tempohnya, anggaran tempohnya 83 tahun. Kalau kita baca Quran, lepas ni anggarannya ibadahnya 83 tahun. Kalau kita bangun malam pula lagi, sembahyang tahajud, okey, anggarannya 83 tahun digandakan. Kita ibadah 83 tahun. Siapa nak dapat 83 tahun kan? Kan? Ni peluang lah sediakanlah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak nak kita ni menyia-nyiakan peluang itulah. Sampailah berakhirnya Ramadan. Bila berakhir Ramadan, barulah timbul penyesalan. Kenapalah bulan Ramadan itu, kenapa tak aku tak bangun qiyamul lail? Kenapa tak aku tak baca Quran? Kenapa tak aku tak pergi tarawih? Kenapa tak aku datang surau? Kenapa tak aku datang masjid? Kan? Masing-masing masa tu bila dah masuk masuk Syawal je, dah mulalah menyesal gitu. Itu sebabnya kita kena ambil lah kesempatan. Ya adalah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata satu hadis berkenaan dengan ayul a'malu afdal, mana amalan yang paling baik. Ada seorang sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, mana amalan yang paling baik? Ayu amalan afdal? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya ataupun sembahyang pada awal waktu. Summa ayun, kemudian apakah lagi Rasulullah? Dan birru walidaini, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Summa ayun, kemudian apakah lagi Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kat situ ada tiga kata
3 terusan lah. Pertama, mana amalan paling baik? Pertama, sembahyang pada waktu. Bertuah kalau tuan-tuan dapat sembahyang di awal waktu. Apalagi kalau tuan-tuan dapat pula berjemaah. Salatul jama'atil afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang secara berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan ganjarannya 27 kali ganda. 27 berbanding dengan orang sembahyang seorang. Dia berjemaah ni tak kira lah masjid sesurau. Dengan suami isteri pun boleh jemaah juga. Tapi kalau seandainya nak lebih suka di masjid surau, bagi golongan lelaki kan digalakkan di masjid surau. Kan? Memang digalakkan terus pergi ke surau lah. Itu yang paling baik. Walaupun jauh. Ada alasan, bagi alasan, oh jauh lah ustaz, susah lah nak pergi masjid surau ni, tak jumpa jalan lah, simpang tak jumpa ustaz. Ada orang pusing sampai 10 kali cari surau, tak jumpa surau. Lala tak datang. Tak jumpa surau, punya besar surau. InsyaAllah. Ada seorang sahabat bernama Abu Salamah. Abu Salamah ni rumah dia jauh daripada masjid di Madinah masa itulah. Abu Salamah ni antara sahabat yang sama pergi berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Dia berhijrah, pada awalnya berhijrah seorang, kemudian isteri dia datang follow dia lah, kerana isterinya ditahan oleh keluarga dia. Ketika berhijrah tu dia lepas pergi, tapi isterinya ditahan oleh keluarga dia sama dengan anak dia. Setelah sekian lama ditahan, disebabkan oleh dia ni, isteri ni asyik menangis macam tu, maka akhirnya ahli keluarga dia melepaskan dia pergi. Dan mereka dah buat satu rumah yang agak berjauhan daripada Masjid Nabawi lah. Jadi satu hari ada orang sahabat tanya, ya Rasulullah, saya dapat kabar bahawa Abu Salamah bercadang untuk berpindah bersebelahan dengan masjid. Maka Nabi tanya, kenapa nak pindah ke sebelah masjid? Kerana ialah rumah dia jauh. Jadi nak datang sini ni pun kata kalau semangat tak kuat memang tak sampailah. Ya kan? Jadi mereka bercadang untuk berpindah dan membuat rumah di sebelah dengan Masjid Nabawi masa tu. Maka Nabi SAW kata, tak apalah, tak perlu pindah. Nabi kata, biarlah rumah kamu kat sana, biar rumah kat sana. Kerana setiap langkah yang dia berjalan tu, semuanya akan dikira pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rumah dekat, jadi langkah dia tak banyak lah, pahala kurang sikit. Pahala kurang sikit. Jadi betul lah kalau sesiapa rumah jauh daripada sini. Masalah kalau jauh tak sampai kan. Tak apa, sampai insya-Allah. Kadang rumah dokit pun sampai. Rumah dokit pun sampai. Ini rumah jauh. Gitu. Dia yang penting ialah semangat kan. Semangat, keazaman kan. Lepas tu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu hadis berkenaan dengan akhirnya Nabi SAW melarang Abu Salamah daripada berpindah dan kekallah dia selepas itu berada di rumahnya agak jauh daripada masjid. Baik. Ada satu lagi hadis berkenaan dengan sedekah yang paling besar pahala dia. Ada seorang lelaki datang pada Nabi, ya Rasulullah, ayyu sarakah a'zamu ajran. Ada seorang lelaki tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahala? Apa sedekah paling besar pahala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaqa wa anta sahih wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mul ghina wa la tumhin hatta iza balagul hulqum qultu li fulani kaza wa li fulani kaza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Nabi menjawab bila tanya apakah sedekah paling besar pahala, Nabi berkata bahawa kamu bersedekah wa anta sahih, padahal masa tu kamu dalam keadaan sihat.
Kamu bersedekah padahal kamu dalam keadaan sihat. Lepas tu kau pula syahihun. Syahih ni maksudnya sangat berkenak kepada harta. Sangat berkenak kepada harta. Itu syahih. Shin ha ya ha, syahih. Pertama, engkau dalam keadaan sihat. Lepas tu engkau pula berkehendakkan kepada harta. Tahsyal faqra, kemudian kamu takut jatuh fakir. Wa ta'malul ghina, dan kamu bercita-cita untuk berangan-angan untuk jadi kaya. Berangan-angan nak jadi kaya. Wala tumhil hatta iza balaghatil qalbum, dan tiada yang kau tangguhkan sehinggalah apabila sampai ke nyawa, sampai ke halkum. Qul ta'ala, lalu kau berkata, li fulani kaza, bagi sebulan ini sekian banyak hartaku. Wali fulani kaza, bagi sebulan ini sebagian banyak hartaku. Bagi ini waqad kana li fulani kaza, dan sungguh adalah bagi sebulan ini hartaku. Maknanya nyawa dah sampai ke halkum, baru nak fikir macam tu. Kan? Ni sedekah yang paling besar pahalanya. Kan? Sedekah paling besar pahalanya ialah apabila kamu masa tu dalam keadaan sihat. Bila sihat kan macam-macam nak buat. Nak buat tu lah, nak buat tu lah. Kan? Nak beli tu lah, beli kereta lah, nak beli rumah lah, macam-macam nak beli lah. Sihat. Nak main bola lah, nak bersukan. Semua kalau boleh semua nak buat. Kita dengan tengah sihat. Kemudian syahih, kemudian loba pula pada harta. Dah lah sihat. Lepas tu KWSP pun dah keluar. Kan? Contohlah kan, yang dapat IPS lah kan. KWSP pun dah keluar dah ni. Bonus pun dah dapat. Betul tak? Syahih, mana syahih ni berkenakkan kepada harta, loba kepada harta. Lepas tu masa yang sama pula, tahsyal faqra, kamu takut jatuh fakir. Kalau kamu sedekah nanti kamu jatuh takut jatuh fakir. Duit akan habis kalau sedekah. Kalau kita infak, duit akan habis. Lepas tu ta'malul ghina, dan kamu berangan-angan nak jadi orang kaya. Bila jadi orang kaya, tengoklah kita film itu seperti si Aziz tu kalau dia jalan. Kan? Macam mana dia jalan? Kalau dia miskin jalan lain, kalau kaya kan jalan lain. Macam tu je kan. Macam tu kan. Orang kaya style jalan pun lain. Orang miskin saya jalan lain je tu. Nampak? Mana cerita Piramli tu pun maknanya banyak juga dia punya tu. Jangan kat situ, walaupun ada sebahagian orang tak syukur dengan Piramli. Lepas tu wala tumhil hatta iza batul hukum, dan jangan kau tangguhkan sehingga apabila sampailah ke nyawa ke halkum. Bila sampai ke nyawa ke halkum, barulah nak cakap, kata bagi si fulan ni sebahagian hartaku. Bagi si fulan ni kau ambillah hartaku ni. Kan? Sebab apa? Masa tu dia dah nazak. Dan nazak tak boleh buat apa lagi dah. Harta banyak mana-mana pun tak guna. KWSP banyak mana pun sekalian. Tapi kalau badan tak sihat, guna tak? Tak sihat. Kan ya? Harta sampai beratus ribu dalam bank, 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu, 1 juta harta. Kan? 10 juta harta dalam bank. Tapi badan tak sihat. Giang tak? Tak giang kan? Macam tu. Masa tu barulah fikir lah. Aku nanti nanti bagi Mahat Tafiz supaya aku ni. Nanti bagilah ke masjid sekian banyak. Bagilah ke suar sekian banyak. Bagilah orang kata pusat tu, pusat ni dan sebagainya. Orang rumah tua bagilah ada harta tu banyak ni. Masa tu lah kan barulah nak wasiat. Sebut wasiat macam tu. Sebab apa? Dia rasa harapan dia nak hidup mungkin tak ada lagi. Kan? Dan dia dah mudah dongah dah. Ahli keluarga dia bisik, ni tak ada harapan ke? Kan? Doktor kata memang tak ada harapan dia dah. Terongah dia ke telinga dia tengah sakit tu. Terlantar je tu kan. Gitu. Masa tu lah aku sibuk lah orang kata nak orang kata sedekah dan sebagainya. Itu sebab ini tuan, janganlah kita mengambil peluang kita masa kita sihat ni lah tuan. Masa itulah kita kena bersedekah. Kita infakkan hati kita. Jangan kita tunggu kaya. Waktu kaya pun tentu lagi. Sedangkan waktu miskin pun kita tak nak infak. Ada orang kata, alah tunggu aku kaya lah.
Tak kaya besok barulah aku nak sedekah. Tengok tak kaya-kaya juga. Kan tu kan. Lalan langsung tak bersedekah. Gitu. Nak tunggu kaya tak tahu lagi. Kayap dulu saya tu. Harap tak adalah kayap kan gitu. Ada kalau kita ni cukup makanlah macam tu ustaz. Tak adalah orang kata minta-minta pada orang lain, ngam-ngam dah cukup-cukup dah. Anak beranak kan dapat juga lah bagilah orang kata ke mak ayah pun dapatlah bagilah sikit adik-adik dan sebagainya kan. Itu okeylah tu. Takut nanti kita meminta ke orang lain. Okay, itu saja tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Sikit sebanyak. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian malam ini sikit sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, menambahkan ilmu kita dan juga meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemput minum semua kat bawah. Dah tadi bawa air hari tu.